Hai, hello, Assalamualaikum. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Indonesia. Filem ni ialah filem tahun 2018. Okay, aku tonton filem ni dekat Disney Plus Hotstar. Tajuknya ialah Alaspati. Okay, ataupun menurut title filem ni, maksudnya ialah hutan mati. Okay, so kita akan bercakap pasal filem Alaspati ni lah. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Okey, Alaspati ni adalah sebuah filem horror. Okey, mengisahkan tentang satu kumpulan sahabat lah. Okey, tipikal dengan storyline ni. Yang mana pergi ke sebuah hutan. Okey, dia orang nak buat macam live streaming lah, macam tu lah, untuk dapatkan view. A bit konsep dia macam ada hantu yang Hairul Azrin tu. Okey, tipikal kan. Okey, dan kemudiannya macam biasalah, dia orang pergi ke Alaspati ni, tempat yang agak jauh dalam hutan, sampai terpaksa naik perahu lah, turun air terjun lah, and so on. Dan sampai dekat situ, dia orang jumpa satu tempat perkuburan di mana orang-orang yang meninggal ni tak ditanam di dalam tanah, tapi ditanam dekat satu tempat yang tinggi. Okey, lebih tinggi dari tanah itu sendiri. So, dia orang bermain-main, dia orang macam biasalah, typical teenagers. Dia orang bermain-main dengan tempat tu. Lepas tu kononnya kata tak ada apa-apa lah, mengusik-usik, so on. Dan one things happen, di mana seorang daripada rakan tu meninggal dunia disebabkan oleh kegembiraan dia orang yang melampau lah. Okey, so dia orang go back, balik ke tempat masing-masing. Okey, dan dekat situlah berlakunya gangguan. Okey, dan gangguan tu berlaku dan diorang terpaksa selesaikanlah apa masalah yang sedang berlaku tu sebelum gangguan itu sendiri meragut nyawa mereka. Okey, senang cakap lah, Alaspati ni mempunyai kekuatan pada visual. Okey, aku puji dia punya visual. Visual ni sangat-sangat cun. Sebab aku rasa filem ni tak dapat murah dari segi visual. Okey, dari setiap aspek perincian visual, color grading dia, dari setiap editing apa semua, memang nampak sangat-sangat powerful. Tapi sayangnya filem ni mempunyai penceritaan yang agak tipikal, agak biasa, agak tak menarik mana. At first aku rasa macam filem ni ada potensi, sebab aku tonton first half filem ni, dia punya the way untuk attract audience itu sendiri menarik. Okey, di mana dia bercerita tentang this 5 group of student. Okey, lepas tu ada kejutan yang terjadi dan backstory of kawasan Alaspati itself, sesuatu yang membuatkan aku ingin tahu. Tapi apabila filem ni sampai ke bahagian kedua, okey, the second part of this movie, di mana kejadian yang tak diingin itu berlaku, filem ni dah start menurun. Maksud aku menurun ni ialah filem ni tak pergi ke apa yang aku nak. Okey, filem ni macam just kekal sebagai sebuah filem yang mempunyai penceritaan yang okey, acceptable, tetapi very cheap. Cheap means kita dah pernah tengok this kind of things dalam sinema-sinema Indonesia. Kita tahu filem Indonesia penuh dengan filem-filem hantu. Dan kita tahu macam mana dia orang buat filem-filem hantu depa. Dan filem ni pun adalah filem yang macam tu, typical. Sayang sungguh, sebab aku expect filem ni jadi sebuah filem yang lebih, orang kata at least lah satu level dengan Pengabdi Setan ke, ataupun satu level dengan filem-filem macam Sebelum Iblis Menjemput ke, ataupun yang macam tu. Tapi tak sampai. Benda yang aku kurang suka pasal Alaspati ni, of course dia punya first second pula. Of course dia punya second half. Second half dia ialah tak bercerita langsung. For me, second half dia adalah penuh dengan babak-babak jump scare, yang mana tidak membuatkan story itu move forward. Move forward means kita tidak ada sesuatu yang lebih untuk buatkan penonton rasa teruja. Kita just diberikan dengan babak-babak jump scare, babak-babak yang pada aku adalah benda yang berulang-ulang, sampai kan kita tak faham kenapa ianya dia buat sedemikian. Kita selalu tertanya, okey, Alaspati ni apa dia? Kita nak tahu apa yang terjadi dekat Alaspati tu. Apakah yang menyebabkan Alaspati tu macam tu? Kenapa mayat dia ditanam di atas tempat yang tinggi? Dan siapa yang menghantui depa tu? So benda tu akhirnya
tak dijawab dengan jelas. So benda-benda ni membuatkan filem ni agak down lah, agak macam merudum sikit dia punya momentum tu dekat second half. Apatah lagi bila bercakap pasal dia punya ending. Okay, ending dia memang sangat-sangat macam kononnya nak buat something yang heavy lah, nak buat ending yang rasanya macam nak buatkan penonton ni terfikir-fikir, cuba untuk solve the mystery by themselves. Tapi sayangnya ending itu sangat rushing dan tak menarik langsung. Tak menarik langsung. Aku rasa kalau kita nak solve misteri Adel Al-Aspati ni pun, I think kita boleh tengok daripada awal sampai penghujung pun kita dah faham, dan benda tu tak memberi impact yang besar pun pada editing ending dia tu, yang mana dia cuba buat open ending. So orang macam kenapa jadi macam ni kan, apa yang terjadi macam tu. So dia tak solve dengan baik. So conclusion ataupun penutup filem ni pun sangat tak baik, dan second half filem ni pun sangat-sangat teruk. Kecuali visuals, aku rasa filem ni adalah filem yang cheap, murahan dan tidak ada kualiti dari segi penceritaan. Aku expect dia punya first half tu agak bagus. Okay, memang aku nampak first half dia macam mana filem ni bermula sangat bagus. Tetapi bila pergi ke second half, filem ni start merudum dan aku amat kecewa lah. Dan aku bagi filem ni hanya 2 bintang. Luckily the visuals is quite good, tapi sayangnya the story is not that good. Okay, dan aku rasa benda tu patutnya lebih cantik lah dari segi penceritaan. But it's okay, ini sebuah filem seram tipikal Indonesia. Okay, dan aku rasa tak ada banyak sangat lah benda aku nak cakap pasal filem ni. Aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan Al-Aspati. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.